Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Izzat bin Ahmad Nazir, menembus matrik 147833 akan melaksanakan pembentangan berkaitan dinamik bilik darjah dan juga pengurusan bilik darjah. Bilik darjah merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Ia dapat ditarifkan sebagai sebuah bilik yang mengandungi sekumpulan pelajar untuk menjalani apa jua aktiviti pembelajaran dan pengajaran, sama ada di pusat sumber, makmal sains, dewan sekolah dan sebagainya, di bawah pemantauan seorang guru. Bilik darjah dinamik pula dirujuk sebagai bilik darjah yang bertenaga dan mampu menggerakkan organisasinya untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran secara formal dengan penuh minat, memberangsangkan, aktif dan juga mencapai objektif. Organisasi bilik darjah dinamik terdiri daripada guru dan pelajar yang bersama-sama menjayakan semua proses berkaitan pembelajaran dan pengajaran yang berlaku di dalam bilik darjah tersebut. Dinamik bilik darjah yang berkesan terdiri daripada 4 perkara utama, iaitu yang pertama ialah persekitaran bilik darjah yang unik. Keluasan ruang dan susun atur perabot perlu bersesuaian dengan kapasiti murid demi keselesaan dan keceriaan murid. Kedua, menggabungkan elemen fizikal dan sosial. Kemudahan seperti bahan mengajar perlu digabungkan dengan interaksi antara organisasi. Elemen ini saling melengkapi untuk mewujudkan bilik darjah yang dinamik. Ketiga, bilik darjah perlu bersifat multidimensi. Bilik darjah perlu mempunyai pelbagai aktiviti berkaitan akademik dan sosial, memandangkan setiap murid adalah berbeza dari segi penerimaan dan tahap pembelajaran mereka. Dan yang terakhir adalah dengan membentuk kerjasama dalam organisasi di antara guru dengan murid serta murid dengan murid agar mampu membina kepercayaan dan mewujudkan kesefahaman sewaktu proses pembelajaran dan pengajaran dijalankan. James Eng berpendapat ianya adalah usaha untuk mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan cekap dan berkesan di sekolah. Muk Son Sang berpendapat bahawa pengurusan bilik darjah merupakan satu seni atau amalan menguruskan murid, kemudahan fizikal dan aktiviti untuk membentuk satu iklim pembelajaran yang kondusif. Terdapat 5 aspek utama dalam pengurusan bilik darjah. Yang pertama ialah merancang, iaitu guru perlu merancang perjalanan pengajaran dari aspek tajuk, objektif dan sebagainya. Guru juga perlu merancang aktiviti yang hendak dijalankan serta merancang cara mengawal masalah disiplin di dalam bilik darjah. Seterusnya ialah mengurus. Guru perlu mengurus kegiatan harian seperti kehadiran murid di dalam kelas. Selain itu, guru juga perlu mengelola seperti menyusun kedudukan kerusi dan meja dengan baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan selesa tanpa sebarang gangguan. Yang keempat ialah guru perlu membuat refleksi. Guru menerima sebarang maklum balas dengan terbuka dan melakukan penambahbaikan pada PDP yang seterusnya berdasarkan refleksi tersebut. Dan akhir sekali, guru dan murid perlu menjalinkan hubungan yang baik seperti hubungan kerjasama agar dapat mewujudkan komunikasi yang baik. Seterusnya ialah faktor berlaku masalah disiplin di dalam bilik darjah. Ianya terbagi kepada 6 faktor utama. Yang pertama ialah guru. Guru perlu kreatif dalam proses pengajaran agar mampu menarik minat murid untuk belajar sekaligus dapat mengurangkan masalah disiplin di dalam bilik darjah. Yang kedua ialah keluarga ataupun ibu bapa. Pernah dikatakan oleh Persona 1964 bahawa rumah adalah kilang untuk menghasilkan peribadi manusia. Jika gagal ibu bapa memproses anak-anak mereka di kilang ini, maka hasilnya ialah anak-anak yang tidak bermoral sekaligus akan menyebabkan berlakunya masalah disiplin di sekolah. Yang ketiga ialah faktor sekolah, di mana bilangan pelajar yang ramai secara langsung mewujudkan suasana yang membenarkan berlakunya masalah disiplin. Ini kerana ianya merumitkan tugas guru bagi mengawal disiplin mereka semua. Seterusnya ialah rakan sebaya. Ini kerana sikap rakan sebaya mempengaruhi tingkah laku dan perwatakan pelajar tersebut.
Melalui rakan sebaya, mereka lebih berani bertindak kerana kumpulan mereka terdiri daripada lebih 2 orang. Faktor yang kelima adalah daripada pelajar itu sendiri. Murid berkemungkinan menjadi tidak berdisiplin kerana mengikut kehendak-kehendak diri mereka tanpa sebarang pengaruh dari luar, iaitu apa yang dikatakan sebagai the potential influence of the student's free will. Dan yang terakhir ialah keadaan bilik darjah. Terdapat bilik darjah yang tidak sistematik yang menyebabkan murid tidak selesa untuk belajar dan cenderung untuk mengganggu pelajar lain dan mewujudkan kekacauan kerana mereka bosan dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang tidak difahami oleh mereka. Antara tanggungjawab guru dalam mengawal disiplin bilik darjah ialah mengubah sikap tertentu. Contohnya, guru tidak boleh bersikap agresif, sebaliknya perlu bersikap asertif. Selain itu, guru juga perlu memberi perhatian dalam proses pengurusan kelas yang melibatkan aktiviti merancang, mengelola, membuat refleksi dan menjalinkan hubungan guru dengan murid. Ini termasuk perancangan dari aspek semasa, sebelum dan selepas pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu mengubah cara mengajar. Guru perlu berinovasi dan kreatif dalam PDP kerana pelajar akan merasa cepat bosan dengan cara pengajaran yang sama dan tiada pembaharuan. Dan akhir sekali, guru boleh melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling kerana guru juga berperanan untuk membimbing dan memberi kesedaran kepada murid agar mereka terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Antara cara komunikasi yang berkesan yang perlu dilakukan oleh guru adalah dengan memilih perkataan yang tepat. Ini kerana dapat memudahkan pelajar menerima maklumat dengan jelas tanpa ada tafsiran yang berbeza oleh setiap murid. Selain itu, guru perlu melaksanakan persediaan yang cukup agar proses PDP akan berjalan dengan lancar tanpa percanggahan sewaktu penyampaian maklumat berlangsung. Di samping itu, guru perlu cakna dan peka terhadap kelainan murid agar tiada di antara mereka yang ketinggalan dan tidak memahami penyampaian yang dilaksanakan oleh guru. Keempat, guru juga perlu mengelakkan prasangka, suka menilai dan mudah menghukum kerana ini akan menyebabkan komunikasi antara guru dan murid menjadi tidak berkesan. Selain itu, guru juga perlu menggunakan intonasi, nada suara yang betul. Ini kerana nada suara yang mendatar tanpa sebarang impresi akan menyebabkan murid kurang berminat dan tidak berlaku komunikasi dua hala yang baik. Dan akhir sekali, guru perlu menggunakan bahasa yang bersesuaian agar wujud suasana pembelajaran yang kondusif seperti menggunakan bahasa yang standard dan tidak bercampur-campur sewaktu mengajar. Bagi aspek kepimpinan guru di dalam bilik darjah, pertama, guru perlu menjadi suri teladan kepada murid. Ini kerana setiap tindakan akan sentiasa diperhatikan dan sekaligus menjadi role model kepada murid-murid di dalam kelas. Selain itu, guru perlu bijak membuat keputusan. Guru perlu bersikap adil dalam mengambil apa jua keputusan dan tidak boleh bersikap pentingkan diri. Malahan perlu mementingkan murid-murid terlebih dahulu. Di samping itu, guru juga perlu mengamalkan pembelajaran yang berterusan kerana semakin banyak ilmu yang diperolehi, semakin kukuh pengetahuan guru dalam bidang tersebut dengan lebih mendalam. Dan akhir sekali, guru perlu meningkatkan daya dan teknik pengajaran agar murid lebih mudah menerima ilmu yang disampaikan dan berasa yakin dengan kredibiliti guru tersebut. Kesimpulannya, pengurusan bilik darjah yang baik dan cemerlang mampu mengurangkan masalah disiplin daripada terus berlaku. Guru-guru perlu berusaha untuk mewujudkan bilik darjah yang dinamik agar PDBC dapat berjalan dengan lancar dan baik. Di samping itu, guru-guru juga perlu memantapkan kemahiran komunikasi dan meningkatkan daya kepimpinan dari semasa ke semasa. Justru, guru-guru perlu menitikberatkan semua aspek yang diperkatakan tadi
agar wujud sebuah bilik darjah yang dinamik yang mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah sekaligus mewujudkan suasana sekolah yang ceria, selamat dan harmoni. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan hari ini. Terima kasih.